financial literacy and saving account, returns, self-control and commitment, can decreasing the liquidity of saving account, increase deposits. Ni semua artikel-artikel. Jadi artikel-artikel ni awak boleh jadikan sebagai literature review awak. Apa maksud literature review? Awak kena sorot, awak kena review, awak kena ulas kajian-kajian lepas yang pernah buat hampir-hampir samalah dengan tajuk awak. Contoh atau LR ni, awak tahu artikel lah dalam satu artikel ni macam mana dia tulis LR. Jadi daripada LR tu sendiri awak boleh tengok, maknanya itulah kaedah cara untuk menulis literature review. Okey, baik. Kalau contoh kat sini saya bagi contoh. Kalau ada artikel dia lah. Kalau tak ada kena cari dekat tempat lain. Kat sini, okey, yang ni kena beli. Okey, yang kena beli tak payah belilah. Okey, kita tengok yang nombor 2. Ada tak artikel dia? Full artikel. Okey. Kalau ada full artikel ni, ada download PDF Kita klik download PDF ni. Kemudian dia sampai ke artikel. Okey, baik, ni artikel dia lah dalam jurnal tu kan. Okey, biasa artikel dia akan ada abstract, dia akan ada intro, introduction. Kat sini abstract, kemudian intro dia. Ni termasuk intro sekali ni, panjang ni buat. Tak apa cantik artikel ni. Kena cari artikel yang baik sikit lah. Okey, baik. Okey. Yang ini adalah bentuk-bentuk contoh ni adalah bentuk-bentuk literature review. Okey, apa yang dia buat? Contoh kat sini dia kata pasal Lupas and Robinson 2013 conduct a related field experiment in Kenya. Participants in one treatment group receive a logbox bla 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 sampai habis. Kemudian dia buat pasal satu kajian lagi dia jumpa tadi kan, Carlan and Linden. Report the result of a field experiment in Uganda. Student who offered a commitment saving account bla 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 sampai habis. Maknanya ini adalah dia punya kajian dia. Jadi kajian tu awak ulas. Macam mana nak ulas kajian? Biasa orang ulas kajian dia hanya lihat kepada abstrak saja. Contoh, tajuk ni pasal yang ni tadi kita carikan, self control and commitment tadi. Kemudian dekat dia punya abstrak dia, kat abstrak dia biasa dia akan nyatakan apa kajian tersebut tentang apa. Kemudian kajian tersebut objektif dia apa. Kemudian apa yang terhasil daripada kajian. Lepas tu nanti kan ada result dalam kajian, kemudian apa yang dia suggest lah untuk kajian-kajian akan datang, ataupun mungkin ada conclusion sikit dalam abstract. Jadi kat situ kita dah dapat buat ulasan sedikit lah berkaitan dengan kajian tu. Kalau tak nak baca keseluruhan pun, awak hanya baca dekat abstract pun awak dah tahu. Jadi awak buatlah itu sebagai awak punya LR, literature review. Ambil dalam 3 hingga ke 5. Tapi kalau boleh sebab rujukan ni sekurang-kurangnya kena ada 5. Jadi awak ambil 5 lah, 5 LR. Awak nyatakan LR tu daripada siapa yang menulis. Contoh kat sini ramai yang menulis ni, John, James, Christopher, dan sampailah ujung sekali ni. Lepas tu apa tajuk dia, kemudian kat mana artikel-artikel ni diterbitkan, ni adalah dia punya jurnal dia, tahun bila dan sebagainya. Maka tu kena nyatakan dalam dalam list awak nanti, dalam citation awak nanti. Bila awak nak buat mini proposal lah minggu ni. Sebab bila awak dah jumpa tu, artikel tu awak save siap-siap. Save dalam satu folder. Ini adalah LR. Jadi nanti senang bila awak nak buat report nanti, report tu berpandukan kepada sumber yang ada tu. Ini contoh yang pertama. Katalah cari yang lain. Ataupun awak search siap-siap tadi dekat dalam Google Scholar tadi, Wadi'ah saving account. Kalau ada lah orang buat pasal Wadi'ah kan, dia lebih tepat. Wadi'ah saving account. Okey, kat sini ada Wadi'ah. Okey, baik. Kat sini contoh a comparative study of Islamic banking practices. Kita klik sikit. Mungkinlah ada kaitan dalam tu, download this paper. Okey, awak tengok dalam paper ni apa yang dia tulis Okey, baik. Saya dah siap download. Okey, ni artikel dia, artikel daripada Sudin Harun, profesor profesor di UUM. Okey. Awak tengok dekat abstrak dia ni. Cerita apa yang diceritakan oleh penulis artikel. Jadi kat sini abstrak ni dia dah nyatakan, this paper examines the practices of Islamic bank from 11 Muslim countries. The selected areas include the usage of Sharia principle and the uses of sources of funds. Sampai lah ujung cerita kan. Kat sini ada dia punya hasil dia. Biasa kat bawah ni akan ada hasil. Okey, ada hasil kajian, kemudian mungkin ada sedikit lah dia punya
kesimpulan dia. Jadi kat sini pun awak dah boleh jadikan dia sebagai awak punya review. Maknanya awak review melalui dia punya abstract saja. Kalau tak baca habis pun, sebab habis ni dia agak panjang kan, awak baca daripada abstract jadikan sebagai review. Kalau tengok contoh kat sini, ada tak dia tulis literature review? Kadang ada artikel dia tulis siap LR, literature review. Okay, tak ada isi, tak ada. Dia terus kepada dia punya kajian dia. Okey, baik. Itu contoh-contoh lah yang saya boleh bagi. Seterusnya, kalau tengok kat sini tadi, kita ada metodologi kan. Okey, macam mana awak buat kajian awak tu? Apa metod yang awak guna? Sama ada awak guna kualitatif ataupun kuantitatif. Kalau awak buat soal selidik, kuantitatif lah. Berdasarkan soal selidik yang dibina kan. Jadi pembinaan soal selidik tu apa soalan yang awak bina? Mana awak ambil soal, hasil ataupun kerangka soal selidik tu, ataupun awak ambil daripada kajian orang lain. Kena bagi tahu kajian siapa. Kemudian nanti apa jangkaan dah expectation awak, mungkin result yang mungkin lah yang bakal awak dapat apa dia, bagi tahu sikit. Kemudian mungkin dari sudut conclusion apa awak nak buat, kesimpulan daripada kajian awak. Dan terakhir ada references references yang tadi lah ada 5 tadi kan, nyatakan 5 tu. Jadi ini hanya draft saja. Draft, awak hanya kena draft proposal yang awak nak kaji. Hasil dia nanti dalam bentuk report lah, report lebih kurang dalam 15 muka surat, ringkas saja, tapi draft ni dalam 1 page supaya awak punya kajian tu terpandu. Maknanya awak ada benda yang sumber yang boleh membantu awak untuk selesaikan kajian. Kalau tak nanti awak akan jadi blank lah, tak tahu apa benda awak nak buat kan. Kita tengok contoh yang lain Okey, baik, kumpulan 1, kumpulan 2 ni sebab sama kan. Kalau boleh tolong spesifikkan, cuba fikir apa tajuk yang awak nak buat. Kemudian kita tengok sikit kumpulan yang ketiga. Okey, baik. Nak cerita pasal ifsar. Ifsar ni apa detail awak nak pasal ifsar? Ifsar tu besar. Takkan awak nak tulis ifsar balik. Dia macam copy balik. Sebab kita gini, projek yang kita buat ini adalah untuk menyelesaikan masalah. Projek untuk kaji satu benda yang mungkin orang tak kaji lagi. Kita tak jumpa lagi kajian orang pasal tu. Kalau awak nak cerita pasal ifsar saja, ifsar dah ada. Kan? Sebab tu kalau ikutkan kat sini, tajuk awak ni, presentation awak tajuk yang hidup, tajuk yang cantik lah. Ifsar ni tajuk yang agak berat. Awak nak baca dia punya akta-akta tu kan. Jadi dia agak susah kalau awak nak kaji. Melainkan awak keluarkan mungkinlah daripada ifsar akta-akta berkaitan dengan penggunaan akad baik bersamaan aji. Itu dia cerita lah. Tu kalau awak nak buat, nak kaji. Tapi awak kena baca semua. Susah bagi Ustaz, susah awak nak tengok satu-satu. Sebab akta dia banyak. Detail bukan banyak, maksud dia detail lah, dia agak detail. Kalau awak rajin tak apalah. Tapi kalau contoh macam awak dapat home or property financing, awak ada tajuk ni, tajuk pembentangan awak motor vehicle financing. Jadi tajuk ni sebenarnya tajuk yang hidup. Kenapa saya kata tajuk hidup? Tajuk ni tajuk yang orang agak menarik. Hari ni tak ada orang tak beli rumah, tak ada orang yang dia tak beli kenderaan. Jadi apa benda kajian yang menarik tentang rumah, tentang jual beli kenderaan. Mungkin awak boleh buat perbandingan. Kalau contoh awak tak nak buat soal selidik tadi kan, awak boleh buat perbandingan antara 2 bank. Okey, antara 2 bank. Bank Islam lah, pilih dua-dua tu bank-bank yang Islamic banking. Sama ada Bank Islam Malaysia Berhad, Bank Islamik, apa semua kan. Okey, awak bandingkan dari sudut produk dia. Produk motor vehicle ni. Motor vehicle, produk yang ditawarkan oleh Bank Islam menggunakan kontrak apa? Produk yang ditawarkan di Maybank Islamik menggunakan kontrak apa. Itu detail-detail dia, tu maklumat semua awak kena buat interview. Kena cari ataupun awak kena cari dia punya eksekutif dia lah. Awak cari siapa-siapa lah. Biasa eksekutif pemasaran awak jumpa untuk awak dapatkan detail berkaitan dengan produk yang awak nak kaji tu. Jadi daripada detail tu awak boleh bezakan. Mungkin nanti perbezaan dia awak buat. Dia punya result dia adalah dalam bentuk table kan. Jadi dekat bank Islam macam ni kaedah dia. Dekat Maybank kaedah dia macam ni. Kemudian dari sudut satu aspek lah, aspek yang lain beza dia macam mana. Aspek yang lain itu perbezaan. Mungkin sama. Ini kesimpulan maknanya kesimpulan. Mula-mula awak buat dulu dekat bank ni ditawarkan apa, dekat bank ni ditawarkan apa, betul perbezaan dan persamaan antara kedua-dua bank. Itu pun boleh untuk kajian. Maknanya kat sini awak buat kajian pasal motor vehicle financing lah. Mungkin awak kaitkan
kontrak yang diguna pakai. Kontrak yang diguna pakai dalam penawaran pembiayaan kenderaan bermotor oleh bank bla 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 dan bank bla 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 bla. Boleh untuk kumpulan yang ni kumpulan yang ketiga kan? Sorry, ini ke kumpulan 3. Betul lah kumpulan 3 kan? Kumpulan 3. Okey, untuk kumpulan 3. Kumpulan 3 dan juga kumpulan 4 sebab tajuk dia sama kan? Okey. Cuba awak kena spesifik. Betul saya kata minggu lepas. Cari tajuk yang spesifik. Atau kalau kumpulan 4 tajuk pembintangan personal financing pun menarik juga pasal personal financing tentang credit card. Sebab benda yang menarik, benda yang banyak boleh dikaji lah. Daripada awak buat kajian pasal akta tu kan. Akta tu pun sebenarnya tak banyak kita belajar. Kita ingin lihat sedikit saja. Yang detail ni nak lihat tentang produk-produk tu, application of fund. Okey, baik. Kumpulan yang kelima tengok sikit 5 dan 6. Okey, kalau tengok tajuk dia provision of riba, gharar and maisir. Okey, apa yang awak nak kaji tentang benda ni? Boleh tak awak nak cari dia dari sudut permasalahan kajian dia, research objektif dia, LR dia. Jadi dia perlu pendetailan. Maknanya spesifik sikit apa yang awak nak kaji tentang pengharaman riba, gharar dan maisir. Ataupun kita nak kata unsur-unsur riba, gharar dan maisir, itu kalau nak lihat kepada conventional bank punya produk kan. Dekat mana cari kan. Jadi tu pun boleh buat kalau nak buat. Ataupun sebab tajuk ni kalau ikutkan sebab dia tajuk teori tau. Ustaz lebih suka kepada tajuk yang praktikal. Melainkan maksud teori tu apa? Riba tu adalah satu teori. Praktikalnya kat mana benda tu dibuat dan benda tu tak boleh diambil. Selain daripada yelah kalau macam ni dia nampak macam kajian awak tu adalah awak copy paste slide yang sedia ada. Jadi Ustaz tak nak macam tu. Ustaz nak benda tu mesti ada ke 6 item ni yang awak boleh buat tajuk tu, yang awak boleh adakan intro yang nyatakan sikit background dia. Kemudian apa problem statement yang menyebabkan awak nak kaji pasal benda ni, dan apa research objektif, apa LR awak, apa metod awak guna dan apa hasil yang awak jangka. Kalau nanti lepas dah siap kajian nanti barulah dikira sebagai hasil yang sebenar. Okay, ini pun kena ubah juga. Yang ni Ustaz kalau boleh pilih daripada tajuk yang 5 dan 6 kan? 5 dan 6. Pilih daripada tajuk yang awak bentang tu pun dah okey. Sebenarnya tentang project financing pun ada benda yang menarik nak dikaji. Cuba tengok. Nak tahu cara dia macam mana? Awak pergi tadi. Awak pergi dekat Google Scholar ni. Awak type pasal project financing. Okay, project financing. Ada tak awak buat kajian pasal project financing? Ada je. Okay, kita type nak tahu mudah, kita cari Malaysia kan. Project financing Malaysia. Okay, yang ni kat sini ada critical success factors in obtaining project financing for private finance initiative projects in Malaysia. Jadi artikel-artikel tu dah ada orang buat. Cuba awak ubah sikit dalam bentuk yang lain, dalam aspek yang lain untuk awak kaji. Itu maksud dia. Ubah dalam aspek yang lain untuk awak kaji. Okay? Sebab tu kalau bagi Ustaz mudah gini. Buat kajian persepsi orang tentang produk tu. Produk tu kat mana? Apa persepsi orang? Dan kita pun tengoklah mungkin tentang faktor-faktor yang pengaruhi ke, ataupun faktor-faktor menyebabkan orang tak suka ke, ataupun sebab-sebab kenapa orang tak nak ambil ke. Jadi itu lebih mudah untuk dibuat, tapi dalam bentuk questionnaire lah, dalam bentuk soal selidik. Soal selidik ni dia susah sikit bila nak dapatkan responden. Kemudian awak kena buat dia punya set soalan dia, tu yang dia jadi leceh sikit. Kalau yang lain tu boleh direct terus lah, cari bahan-bahan yang ada mungkin dari internet, mungkin kena tipu sikit untuk dapatkan bahan. Okey, setakat ni jelas tak apa yang Ustaz minta untuk awak buat tu? Tajuk lain tu Ustaz tak tengok lagi lah ya. Awak tengok satu tajuk lah, Ustaz tengok lagi 1, 5, 6 sama 7. Sebab awak ambil direct terus tajuk dia kan, sama juga guidelines user banking product. Okey, ini pun awak cuba cari mana-mana tajuk yang menarik, pendetailan. Kalau awak nak buat tajuk yang tu, awak kata saya nak pilih tajuk ni juga Ustaz, maka Ustaz nak pendetailan. Apa sebenarnya awak nak kaji tentang tajuk tu? Tu tajuk yang besar, tajuk yang umum, tapi apa spesifik yang awak nak kaji tentang tajuk? Okey, kumpulan yang ke-9. Yang 9 kita tengok implementation of al-wakalah in zakat distribution.
Okey, baik. Wakalah in zakat distribution. Dekat mana kajian ni nak dibuat? Boleh respon sikit tak? Syarmaini, Ashikin, Rabiatul Adawiyah, Wadihah, Ustaz, Ayatul. kalau cakap zakat distribution dekat Bank Islam boleh ke? Boleh? Betul tak? Okey, kalau nak buat zakat, macam mana kaedah pengurusan zakat dia? Maknanya pengagihan dia sama ada diagih secara direct, biasanya dia ada pengagihan kepada lembaga zakat. Ada juga pengagihan dia secara direct kepada asnaf kan. Jadi mungkin kita boleh buat strategi. Kan strategi zakat distribution di bank mana. Jadi strategi itu kadang-kadang dia menggambarkan kepada itu adalah CSR dia yang dia nak kenalkan kepada bakal pelanggan bahawa dia ni adalah syarikat yang sangat mengambil berat tentang masalah sosial dan mengambil berat tentang kebajikan masyarakat. Itu pun boleh jadi juga. Ataupun apa-apalah yang berkaitan dengan bank, tak ada masalah yang awak nak buat. Pasal zakat distribution, okey sangat sebab contohlah macam ataupun kalau tak buat zakat distribution, apa kerja-kerja CSR yang dilakukan oleh bank tersebut. Corporate Social Responsibility yang dilaksanakan oleh Bank Islam Malaysia Berhad. Jadi nanti dia akan bagi detail lah program-program apa yang dia dah buat tentang CSR. Itu pun boleh juga. Asalkan tajuk tu berkaitan dengan bank. Sedang bank dan bank tu adalah bank Islam. Jadi tak boleh terima. Contoh kalau anda kata kita buat CSR bank. Kita search kat sini. Kalau boleh senang gini. Awak buat kurungan CSR. Tutup. Kemudian cara tulis Islamic Banking. Islamic Banking. Okay, kalau nak spesifik lagi, cari dekat Malaysia. Okay, Malaysia. Okay, nanti dia akan ada tiga-tiga tu dalam tajuk. Okay, ini contoh yang pertama kan, CSR and Sustainability Dimension on Islamic Banking and Malaysia Management Insight. Jadi awak boleh tengok kajian-kajian macam ni, jadi awak fikir tajuk apa yang agak-agak mungkin yang nampak cantik untuk awak buat. Okay. Maknanya idea tu lahir ataupun idea tu tercetus daripada kajian-kajian yang pernah dibuat. Sebab tu literature review ni satu benda yang penting. Untuk memberi gambaran tajuk tu mungkin bagus untuk awak buat dan orang tak buat lagi. Okay. Contohlah, kalau kat sini kita kata, kalau contoh ni kan Islamic Bank and Corporate Social Responsibility. Ni pun hampir sama dah kalau anda kata kita tu kan. Ni tak ada kat sini. Tak ada buka pula. Ni pun hasil kajian juga. Maknanya bank ni dibuat Islamic Bank. Awak buatlah dekat bank-bank tertentu. Kan? Jadi ambil apa-apa yang dibuat ni daripada artikel ini kalau boleh dapat. Sebab sekarang ni yang ni tak boleh masuk, awak cuba cari kat tempat lain. Tentang tajuk ni kan Islamic Bank and Corporate Social Responsibility. Okay, yang ni Islamic Bank. Mungkin dia buat dia gabungkan semua bank-bank yang dekat Malaysia ke. Kemudian awak buatlah dekat bank-bank tertentu. Jadi itu dah satu tajuk yang baru. Jadi masa permasalahan kajian kenapa? Sebab katalah awak pilih Bank Islam Malaysia Berhad. Sebab Bank Islam Malaysia Berhad ni adalah bank pertama yang ditubuhkan di bawah Akta Bank di Malaysia. Sebab tu kita pilih. Itu justifikasi. Mungkin permasalahannya sebab masyarakat pada hari ini mungkin ada statistik kata ramainya yang memilih Bank Islam Malaysia Berhad. Contohlah ya. Jadi kita nak tengoklah kepercayaan orang kepada bank tu adakah disebabkan oleh kerja-kerja tanggungjawab sosial korporat yang dilakukan oleh bank tersebut. Okey. Boleh tak? Ataupun apa-apalah, contohlah, itu contoh je saya nak bagi. Kalau awak tak nak ambil tajuk pasal CSR pun tak ada masalah. Awak nak cari pasal zakat distribution. Awak search lah kat sini kan. Zakat distribution. Islamic Banking Malaysia. Okay, kat sini ada banyak. Kan, the role of zakat in Islamic banking institution in developing the economy of poor and needy in Malaysia. Ataupun yang lain kan, perception. Tajuk pasal perception pun okey juga. Perceptions of amil and zakat recipient. Okey, ini pun, tapi ini kajian ni lebih kepada questionnaire lah. Maknanya awak kena bagi satu soal sedikit. Dia susah sikit. Tapi semasa lepas, bila saya bagi pada pelajar part 3 semasa lepas, ramai yang pilih yang ni sebab senang. Dia kata senang kenapa? Sebab kita buat soalan dalam Google Form. Nanti bila orang dah jawab soal sidik tu,
dia keluar terus statistik. Statistik tu dalam bentuk mungkin carta bar ke carta pie ke, dia hanya analisis daripada situ saja. Kalau anda kata nak mudah analisis, bagi Ustaz questionnaire. Tapi kalau malah nak buat soalan, nak pergi cari responden, awak buatlah pasal tajuk tadi lah. Pergi cari pasal perbezaan bank antara bank ni ke, ataupun macam mana pengurusan pengagihan zakat di bank tersebut. Boleh? Boleh Ustaz. Boleh. Okey, seterusnya. Apa lagi tadi saya nak bagi tahu? Tu je kot setakat ni. 9 tadi ada saya tengok Jadi setiap kumpulan saya minta untuk kemaskini semula, update semula tajuk tu supaya spesifik, dan minggu ni nanti hari Khamis ni nanti insya-Allah saya akan kita akan buat satu tugasan lah. Tugasannya adalah mini proposal. Jadi mini proposal tu semua item ni kena ada dalam tu. Jangkaan lah hasil apa yang awak akan buat. Jadi step by step bagaimana nak dapat dan nak hasilkan tu saya akan ajar. InsyaAllah maknanya dalam tutorial, sama dalam tutorial ataupun dalam kelas saya akan tunjuk nanti. InsyaAllah saya akan guide benda ni. Memang awal ni nampak susah, tapi awak kena ingat markah tu 40 markah tau. Asalnya dulu dia dah pecah kepada 2 segmen. Tapi disebabkan oleh PKP ni dia jadi tak boleh nak banyakkan sangat jumlah segmen tu, kurangkan, tetapi dengan jumlah yang besar. Bila jumlah yang besar maka inilah dia punya markah yang telah ditetapkan. Ni rubrik yang diberi. Maknanya adalah rubrik itu mesti ada ni. Sebab tu kalau anda kata datang auditor, dia kata Kak Pensyarah saya nak tengok kertas kerja yang pelajar hantar. Jadi bila kita nilai, pensyarah nilai, jadi pensyarah mesti nilai based on rubrik. Kalau rubrik lain, awak pun main copy paste je kan. Ada intro sikit, lepas tu bla 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 sampai conclusion. Tak ada. Benda ni semua tak ada. Yang ni teknikal ni semua tak ada. Jadi macam mana pula Ustaz nak bagi pemarkahan? Ustaz nak bagi markah tinggi juga disebabkan oleh tak apa pelajar diploma kan. Tak boleh gitu. Ustaz kena ajar, Ustaz kena tunjuk, dan inilah sebenarnya realitinya masyarakat hari ini. Dia perlu tahu bagaimana kaedah, cara-cara untuk buat satu kajian. Paling tidak kajian yang paling simple lah yang awak boleh buat. Okey, itu sekadar pengenalan lah untuk kelas kita pada hari ini. Okey, baik. Jadi saya rasa tu cukuplah dalam 3 hari ni awak cuba fikir tajuk apa yang awak nak buat. Spesifikkan tajuk yang ada. Seterusnya, okey. Stop present yang ni, saya nak share slide kita. Kita dah pukul 10.40. So dah agak panjang sangat pendetilan ni. Perlu rehat ke ataupun boleh kita teruskan kuliah kita yang pertama? Boleh Ustaz. Boleh terus ke? Boleh. Boleh. Respon sikit lah. Kelas 119 ni dia banyak pemalu lah. Budaknya bagus tapi pemalu. Okey, baik. Tak banyak 18 slide saja untuk hari ini, insya-Allah. Saya boleh ringkas saja. Apa yang saya nak masuk hari ini adalah berkaitan dengan tajuk kita yang pertama, iaitu compliance with the scheme of Syariah law. Jadi apa sebenarnya yang diterangkan dalam tajuk ini? Jadi ini adalah antara 3 subtopik, 3 sasaran kita, iaitu kita nak lihat tentang akidah, syariah, akhlak, kemudian kita akan lihat tentang ibadat dan muamalat, dan yang terakhir nanti kita akan pergi kepada sources of syariah laws. Jadi syariah laws ni adalah satu bentuk perlembagaan lah kita panggil, perlembagaan, satu bentuk undang-undang, buku panduan yang mana setiap perilaku, setiap tingkah laku, setiap perbuatan yang dilakukan manusia perlu berpandukan kepada perlembagaan ini. Jadi perlembagaan dalam Islam itu dipanggil sebagai undang-undang syariah. Jadi sebab tu dia kata compliance to the scheme of syariah law. Jadi dia mesti patuh kepada perundangan Islam ni. Jadi macam mana kita nak tahu tentang perundangan Islam? Jadi kita perlu tahu tentang kerangka dia. Kita belajar tentang Islamic banking and finance. Jadi Islamic banking and finance tu berada dekat mana? Dia berada dekat mana sampailah kepada Islam. Lepas tu hari ni yang pertama kita akan lihat tentang framework dulu lah. Ini adalah framework of Islamic financial system. Jadi kalau awak tengok kat atas ni, hari ni basic, kita nak belajar tentang basic sahaja. Okey, baik. Kalau tengok kat sini, Islam ni yang paling tinggi lah. Sebab tu dalam hadis disebut al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih.
Islam tu yang tertinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Sebab tu apa-apa pun keutamaannya adalah Islam dahulu yang pertama. Okey, baik. Jadi Islam itu terbahagi kepada 3. Sebab tu disebut tentang consists of 3 basic foundation. Okay. Islam tu dia ada 3 perkara asas, yang mana perkara asas inilah yang kalau salah satu ditinggalkan oleh penganutnya, maka tidak lengkap, tidak sempurna Islam. Okay, jadi dia terdiri daripada 3, iaitu akidah, syariah dan akhlak. Baik, soalan pertama saya nak tanya. Awak pernah tak belajar tentang akidah, syariah dan juga akhlak? Sepanjang tempoh belajar dekat UiTM ni pernah tak belajar tentang 3 perkara? Pernah. Pernah. Masa bila awak belajar? Cuba ingat-ingat balik, masa bila awak belajar benda ni? Part apa belajar dulu masa CTU? Ingat lagi tak? Akidah, syariah dan juga akhlak. Sem 2. Sem 2. Ini ke sem 2? Ke sem 1? Sem 1 ke sem 2? Cuba ingat semula. Pernah belajar tak? Nah kan? Tapi awak belajar masa awak sem 1. CTU 101. Ni nak refresh apa yang pernah belajar dahulu. Semestinya kita belajar sedikit lah, ringkasannya sahaja. Awak dah pernah belajar tentang akidah. Akidah tu berkaitan dengan faith and belief. Kepercayaan kita, keyakinan kita. Jadi akidah tu dari sudut literally apa dia, technically apa dia. Kemudian apa dalil-dalil dia. Kemudian berkaitan apa akidah yang kita akan lihat. Kita akan baca semula lah hari ni, kita akan lihat semula. Kenapa saya kata kena belajar framework ni? Sebab baru dia jelas daripada Islam itu dia ada 3 asas. 3 asas yang semua umat dia mesti memenuhinya. Akidah mesti memenuhi tentang syariah, practices and activities, tentang akhlak dia, moralities and ethics, walaupun orang kata akhlak ni lebih kurang dengan syariah. Sebab apa? Sebab syariah practices, akhlak ni moralities. Jadi moralities ataupun ethics, benda yang orang buat juga, morality. Praktis benda yang orang buat juga, dia lebih kurang sama, tapi dia ada perbezaan ni. Kita akan lihat perbezaan ni nanti. Okey, baik. Daripada 3 ni, syariah, maka syariah itu diterbahagi kepada beberapa jenis lagi. Ada ibadat, ada muamalat, ada munakahat, ada jinayat. Jadi ibadat itu adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan lah. Sebab tu kalau sebut tentang ibadah, satu perkara itu dia akan jadi ibadah. Maknanya ibadah tu dinilai dengan sesuatu yang menghasilkan pahala. Okay, sebab tu dia sebut tentang man to God worship. Apa yang kita buat dekat muka bumi ni, dia boleh jadi ibadah. Semua benda boleh jadi ibadah. Sebab tu kalau buat satu benda, tidak diniatkan perkara tersebut dengan syarat-syarat tertentu, apa dia, kita tidak buat kerana Allah, kita tinggalkan ibadah khusus, ataupun kita punya matlamat kita tidak bertentangan lah dengan matlamat syariah, maqasid syariah. Jadi perkara-perkara yang kita buat tu kalau sekiranya tak mengikut kepada syarat-syarat yang ditetapkan ini, maka dia tidak jadi ibadat. Rugilah. Sebab tu rugi tu maksudnya apa? Dia tak jadi ibadat, dia jadi perkara yang sia-sia. Orang pergi bekerja tapi dia tak semayang, maka kerja itu tak kira sebagai ibadah sebab dia meninggalkan ibadah khusus. Sebab tu ibadah tu adalah hubungan manusia dengan Allah. Last sekali nak kata apa? Ibadah tu apa-apa sahaja perbuatan kita, sama ada sifat dia khusus, perbuatan yang Allah wajibkan terhadap individu, apa dia, tentang solat, tentang zakat, tentang puasa, hari ini kita puasa, ataupun dia secara umum apa-apa aktiviti yang kita buat. Maka kalau kita niatkan kerana Allah dan kita mengikut syarat yang ditetapkan, dia jadi ibadat. Sebab tu ibadat tu adalah meant to God worship. Itu satu. Yang kedua adalah berkaitan dengan muamalat. Sebut tentang muamalat ini, dia merupakan hubungan ataupun aktiviti antara manusia dengan manusia. Sebab tu dia kata man to man activities. Katalah semalam kita pergi bazar Ramadan, kita pun beli air kan. Beli air balang tu, banyak balang kita beli tu. Kalau ada 12 color donar tu, 12 color kita nak beli kan. Sebab ikutkan nafsu. Jadi bila kita beli, hubungan kita dengan penjual, kita beli kan, kita beli daripada penjual. Maka
maka aktiviti antara manusia dengan manusia itu dipanggil sebagai muamalat. Semalam kita ada bagi jiran kita beli lebih sikit dekat bazar, kita bagi jiran, sedekah kat jiran. Maka itu pun adalah muamalat, sedekah muamalat. Contoh macam tadi ada tajuk kata nak buat zakat distribution. Itu pun dikira sebagai muamalat antara manusia dengan manusia. Daripada bank nak bagi bantuan kepada asnaf, maka itu je adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Itu dipanggil sebagai muamalat. Yang ketiga, dekat sini tak termasuklah sebab kita nak tengok tentang banking and financial. Adanya tajuk munakahat. Semua tu termasuk dalam syariah. Semua tu berkaitan dengan benda-benda yang praktikal. Sebab tu dia sebut practices and activities. Praktikal lah. Munakahat, pernikahan. Itu disebut nikah, cerai, rujuk, hak hadanah. Tu semua tentang munakahat. Yang keempat ada berkaitan dengan jinayat. Berkaitan dengan jenayah, adanya qisas, adanya takzir, adanya perkara-perkara yang berkaitan dengan hukuman-hukuman bagi aktiviti-aktiviti jenayah. Okey, baik. Yang kita nak tumpu kat sini adalah dalam bab muamalat. Muamalat ini, man to man activities ini, dia boleh dipecahkan kepada beberapa lagi aktiviti ataupun beberapa lagi sektor lah. Yang pertama mungkin dari sudut political activities, economic activities, social activities, apa-apa sahaja yang melibatkan antara manusia dengan manusia. Maka itu dikira sebagai muamalat. Baik, dalam economic activities pula ada satu lagi sektor dipanggil sebagai banking and financial activities. Ini yang kita nak belajar semasa ni. Sebab tu daripada banking ini kita dah tahu asal usul dia. Dia adalah sebahagian daripada ekonomi dan dia juga adalah sebahagian daripada muamalat hubungan manusia dengan manusia dan dia juga adalah sebahagian daripada syariah sebab dia melibatkan praktikal ataupun dia melibatkan satu benda yang ada hukum di dalamnya sebab practices ini dia melibatkan kepada kesan. Apa kesan dia? Efeknya adalah dari sudut hukum. Hukum dia apa? Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Hukum ini semua terkait dengan praktikal. Kenapa saya kata terkait dengan praktikal? Pagi tadi kau orang buat apa? Kan? Bangun-bangun pagi saja buat apa? Cerita sikit. Saya bangun daripada pagi tidur, saya bangun, saya tahajud. Kan kita tengok banyak orang viral kan video orang buat kan. Bangun pagi tadi buat apa? Sahur, baik. Sahur tu apa hukum dia? Sunat. Jadi itu adalah praktikal. Benda yang praktikal yang kita buat, dia terkait dengan hukum. Kenapa kita buat? Sebab benda tu sunat. Lepas sahur buat apa Danish? Solat subuh. Solat subuh. Baik, solat subuh tu apa? Hukum dia? Wajib. Okey, wajib. Jadi sebelum solat subuh mungkin ada solat sunat tu kan, solat fajar. Jadi hukum dia sunat. Betul. Wajib. Jadi semua hukum 5 yang saya sebut tadi dalam mazhab Syafi'i 5 lah. Dalam mazhab lain mungkin ada tambahan 2 lagi mazhab Hanafi ada tambahan 2, ada makruh tahrim, makruh tanzih. Baik, 5 tadi dia terkait dengan setiap aktiviti manusia. Tadi lepas kita solat subuh habis je mungkin lepas tu kita baca Quran kejap kan. Dan tu sunat. Kita baca Quran kita buat apa? Kita katalah kita duk main game kejap ke, ajakkan kawan dia kita PES sedas 2 contohlah kan, main bola, game bola. Jadi hukum dia apa? Apa hukum main game? Kat sini ada tak siapa-siapa yang tak pernah main game? Soalan ni jangan tanya siapa yang pernah main game. Siapa kat sini tolong angkat tangan kat sini kan? Angkat tangan yang ni. Okay. Dia tak pernah main game semua hidup dia. Game-game yang melibatkan komputer lah. Komputer ke ataupun game-game mainan yang betul lah. Dennis tak pernah main game Tak ada kecenderungan pada game. Tak ada. Bagus. Sebab itu buat apa baca Quran selalu Mantap bosku. Jam lah. Dia buat apa? Cerita je. Tengok cerita je. Dia layan Korea, lain. Setiap orang dia lain. Ada anime. orang dia suka main game. Betul, lain jadi kan. Ada orang dia suka tengok movie. Ada orang dia suka baca Quran. Jadi setiap satu tu melibatkan praktikal. Maka dia ada hukum dia lah. Hukum dia sama ada tadi saya sebut. Dia sudah wajib, sunat, harus. Jadi haruslah main game, harus tak? Harus tak main game? Ke makruh? Harus. Main game tu harus. Dia sekadar hiburan untuk manusia. Dia harus lagi mana tidak melalaikan. Tapi kalau sampai melalaikan waktu sembahyang pun dia tinggal sampai 2 jam dah masuk waktu solat baru dia nak solat, maka dia jadi haram lah. Jadi dia terkait dengan hukum. Satu, setiap perbuatan tu terkait dengan hukum. Maka kita nak belajar ni tentang framework ni adalah
dekat mana Islamic banking ataupun banking and financial activities ni, maka dia termasuk di bawah syariah, dan last sekali syariah itu adalah sebahagian daripada keperluan Islam. Okey, baik, kita tengok sikitlah penghuraian dia. Yang pertama kat sini disebut tentang the basis and origin of Islamic banking is syariah. Jadi asasnya tadi dia daripada sudut syariah lah. Kita belajar tentang Islamic banking ni dia sebahagian daripada syariah. Kemudian Islam tu sendirilah kita tengok. Yang pertama tadi yang utamanya adalah Islam kan. Islam tu asal perkataan salima, obedience, submission, safety and peace. Jadi termasuklah perkataan yang kita kata pengabdian, penyerahan diri pada Allah, ataupun kita kata selamat. Islam tu salima tu maksud dia selamat lah, ataupun peace tentang keamanan. Okey, ataupun disebut tentang system of religious belief and all encompassing way of life. Dan disebut juga tentang Islam ni juga adalah total submission of oneself to Allah Subhanahu. Sebab tu kalau sebut tentang Islam ni merujuk kepada kita ni menyerah diri secara sepenuhnya kepada Allah. Maka lawan kepada Islam adalah kufur kan. Islam dia yakin, dia percaya, dia serah diri secara sepenuhnya pada Allah, sedangkan orang yang kufur ini menduakan Allah kan, ataupun dia percaya kepada penggantungan yang lain. Sebab tu berbeza tadi. Kalau Islam total submission of oneself to Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian kita nak sikit kat sini dia kata the teaching of Islam comprises the essence of economic well-being and development of the Muslims at the individual, family, society, state and ummah levels. Okay. Dia merupakan asas dah nak membangunkan agama kita ni, nak membangunkan Muslim ini, sama ada disebut tentang at the individual, sama ada peringkat individu, family, society, state dan ummah. Jadi sebagaimana disebut dalam figure tadi ataupun table tadi, ada table bukan table, figure lah kepada figure tadi, maka kita faham bahawa Islam itu dia terdiri daripada 3 basic foundation, iaitu akidah, syariah dan akhlak. Umumnya kita akan lihat detail umumnya akidah itu concern all form of faith and belief in Allah Subhanahu Wa Taala. Dia terkaitlah berkaitan, relate tu kepercayaan, related to kepercayaan. Apa-apa yang melibatkan kepercayaan, keyakinan, kepercayaan kepada Allah, maka itu termasuk dalam akidah. Okey, yang kedua syariah. Kena ingat akidah ni yakin, percayalah, yakin percaya kepada Allah SWT. Syariah all forms of practical action. Sebab tu dia kata tadi practices ataupun practical lah kita kata practical action by a Muslim manifesting his faith and belief. Bagaimana manusia dia nak memanifestasi ataupun merealisasikan kepercayaan dia tadi dalam akidah, ditukar dalam bentuk practical. Lepas tu dia panggil practical action. Syariah ni dia percaya tadi Allah ada, dia percaya pada malaikat, dia percaya pada hari kiamat. Maka dia nak buat benda jahat, dia praktik dalam dia punya perilaku perbuatan dia. Maka dia tak buat benda-benda jahat. Kemudian dalam bab solat dia tak tinggal solat, dia solat pada awal waktu kan. Maka itu adalah syariah, dia terkait sebab dia bila dia percaya tadi, maka dia tahu setiap satu tu ada sebab dia. Kenapa boleh buat, kenapa tak boleh buat. Maka percaya tadi satu hal, syariah pula adalah undang-undang yang dia kena yakinlah, sebab bila dia yakin kepada Allah, maka undang-undang yang diturunkan oleh Allah tadi dia perlu patuh, dia perlu ikut. Manakala akhlak lebih kepada behavior, attitude and work ethics. Maka syariah ini dikatakan, disebut di sini syariah rules can be divided into do, order to, undertake any act and don't. Provision from some act. Jadi kalau sebut tentang syariah, maka dia merujuk kepada do and don't. Apa dia do? Baik. Saya nak tanya. Daripada hukum tadi, apa yang do, apa yang don't? Minta seorang respon sikit. Kita dah tahu tadi kan hukum ada 5. Kalau sebut kat situ dia kata syariah itu dia berkait dengan perkara yang menyuruh do, buatlah, buat and don't, dan jangan buat. Apa dia hukum yang termasuk dalam do, apa dia hukum termasuk dalam don't?
Baik, dia kalau panggil macam ni, masing-masing diam ni kan. Kita tanya seorang-seorang lah kan. Ada tak Nur Ain? Pastikan ada orang ni yang saya nak panggil. Baik, Nur Ain ada? Nur Ain Muttalib. Seorang-seorang pula left ni. Okey, Ain ada? Syida pun left. Ramai yang left ni. Tak ada. Nur Ain Abdul Muttalib ada? Tak ada. Nur Aifa Ayuni ada. Nasib baik. Okey, Ain boleh komen sikit. Mana tadi masak nasi goreng ke? Line tak clear. Oh, lain tak clear. Baik. Kita dah bincang tadi berkaitan dengan hukum kan. Dalam mazhab Syafi'i ni ada 5 kategori jenis hukum daripada wajib sampailah kepada haram. Okey, kita bincang tadi kat sini dia kata syariah dia ada satu garis panduan yang menyatakan bahawa kena buat, dia panggil sebagai do lah maknanya suruh buat satu benda dan don't lah, prohibition from some act. Apa hukum yang menyuruh kepada buat dan apa hukum yang melarang daripada buat? Hukum tadi yang 5 hukum tu boleh tak kategorikan apa yang do dan apa yang don't? Tak faham. Allahu Akbar. Gini, baik. Wajib tu maksud dia apa? Kena buat. Kena buat. Do lah. Betul tak? Betul. Okey. Sunat? Sunat kena buat. Kalau tak buat tak apa. Okey. Kalau buat dapat? Pahala. Tapi disuruh tak? Suruh. Disuruh buat. Termasuk dalam do? Yelah. Masuk ke tak masuk? Masuk. Masuk sekali lah. Do lah. Kan? Benda tu sunat. Dia suruh buat tapi sunat buat lah. Okey. Don't pula. Apa dia hukum yang terkait dengan don't ni? Apa? Don't. Kalau do tadi untuk suruh buat. Kalau don't. Don't. Don't tak payah buat. Okey. Apa hukum yang terkait dengan don't? Hukum. Daripada 5 tadi. Sunat. Sunat don't. Sunat do ke don't? Saya blank. Haram. Ya, haram. Lagi? Haram. Selain haram? Makruh. Makruh. Okey. Makruh dengan makruh. haram adalah larangan. Maksud dia makruh larangan tetapi tidak qat'i lah, tidak pasti. Kalau buat juga maka tak adalah dapat pahala. Tapi kalau tak buat, okeylah, dia terlepaslah daripada melakukan satu benda yang dilarang. Cuma kalau haram, dia adalah satu benda yang pasti jazam tak boleh buat. Seperti dia kata prohibition from some act. Jangan buat. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu bunuh diri kamu kan. Wala taqrabuz zina. Jangan kamu menghampiri zina. Kemudian apa jadi jenis wala? Wala tusyrik billah. Jangan kamu mensyirikkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah prohibition. Benda yang dilarang. Jadi dilarang ni sama ada larang tu sebagai larangan haram dan juga larangan makruh. Yang tengah-tengah tu dipanggil sebagai harus. Allah Rabbi. Memang komplain betul pagi-pagi ni. Okey, haruslah. Harus tu maknanya boleh nak buat, tak nak buat pun tak ada masalah. Harus boleh buat, tak nak buat tak ada masalah. Maka yang harus tu yang banyaknya dalam akad-akad yang kita akan pelajari dalam perbuatan Islam. Maknanya satu benda yang harus. Apa hukum menggunakan bai'ul inah harus? Apa hukum menggunakan bai'ul mislaman ajil? Hukum dia adalah harus. Jadi harus tu yang banyak. Seperti kita kata, 5 hukum ni terkait dengan syariah. Syariah tu adalah practices. Satu benda yang melibatkan practical action. Jadi practical action tu dia terkait dengan hukum. Hukum ada 5 tadi. Jadi Ustaz nak minta tu faham tu dulu supaya nanti kita boleh beza. Apa dia akidah,
Apa dia akidah, apa dia syariah, apa dia akhlak. Sebab ni dah belajar, cuma mungkin sebelum ni tak berapa nak jelas ataupun sebelum ni tak berapa nak ingat lah kot. Saya rasa tak berapa nak ingat kan. Okey, seterusnya dikata di sini in the Islamic guideline of life and Sharia framework, Muslim banking and financial activities can be traced to his economic activities, to muamalah, to Sharia, to Islam, and finally to Allah Subhanahu Wa Taala. This is the fundamental of Islamic banking and finance. Sebab tu kita kena faham tadi dia punya susu galur dia. Maknanya aktiviti banking dan juga keuangan ini dia termasuk dalam economic activities, termasuk dalam muamalat, termasuk dalam syariah, dan last sekali dia pergi kepada agama kita Islam. Maknanya dia termasuk dalam perkara-perkara yang Islam memandang ia. Memandang ia itu maksud dia apa? Islam kan sifat dia syumul kan. Apa maksud syumul? Dia menyeluruh. Setiap perkara itu dia terkait. Terkait dengan apa? Dia terkait dengan hukum hakam. Maka dia adalah syariah. Dan syariah dalam bidang apa? Kalau dalam banking tu dia termasuk dalam muamalat sebab hubungan manusia dengan manusia. Kalau muamalat tu termasuk dalam apa? Bidang ekonomi. Kalau ekonomi dah masuk dalam bidang apa? Masuk dalam banking and financial. Itu sebenarnya yang nak ditekankan dalam framework ni tadi. Okey, kita pergi satu persatu lah. Akidah apa dia? In Arabic, akidah dipanggil sebagai aqidah lah. Aqidah ain qafiyah dal dan juga tak marbutah. Arabic lah. Jadi pluralnya disebut tentang aqaid. Pluralnya dipanggil sebagai aqaid. Aqidah singular, plural aqaid. Jadi literally the word aqidah is derived from the triconsonantal root aqd ataupun aqadah. Ain qaf dal aqadah which mean to tie or to knot. Jadi maksud dia sama ada kita kata nak mengikat ataupun menyimpulkan. Ikat, simpul itu adalah definisi dari sudut bahasa bagi akidah. Asal perkataan aqadah. Akad kan kita kata. Untuk ada akad nikah. Nampak tak akad nikah? Pernah nampak akad nikah? Pernah. Pernah nampak? Pernah nampak. Tapi nampak ke akad dia? Kalau sebut akad tadi apa? To tie or to knot kan? Maksud dia ikatan. Nampak tak ikatan tu? Kita tengok orang nikah, kita nampak lah orang nikah, tapi nampak tak ikatan pernikahan tu? Nampak tak? Tak nampak. Okay. Cuba ni sikit kalau tak nampak, maksud dia ikatan tu dia secara makna saja, secara maknawi. Dari sudut makna ada ikatan, tetapi dari sudut hisinya, dari sudut panca inderanya dia tidak nampak. Sebab tu tak semua ikatan tu nampak. Yang korang nampak ikatan hanya ikatan tali. Ikatan tali. Lagi? Ikatan apa lagi biasa nampak? Tali. Lagi? Kasut. Sama juga. Tali kasut, tali juga kan? Jadi benda-benda yang bersifat jirim kita nampak lah. Tapi benda-benda yang secara makna ada ikatan tetapi kita tidak nampak dengan hissi, dengan panca indera kita. Maka tu pun termasuk dalam kategori ikatan. Maka akidah ni dia adalah ikatan. Sebab tu kita nak kata akidah. Kepercayaan kepada Tuhan adalah keterikatan. Ikatan kita dengan Allah. Nampak ikatan kita dengan Allah? Nampak ke? Tak nampak kan? Tapi macam mana kita boleh kenal pasti? Melalui ketaatan kita lah. Sebab tu dari sudut practical action dia. Kita ni semayang tak? Kita percaya kat Tuhan tadi. Tapi kita semayang tak? Kita ni puasa ke tidak? Kita ni bayar zakat ke tidak? Kita ni buat tak setiap amal-amalan yang disarankan? Jadi kalau kita buat semua benda yang disuruh oleh Allah. Kita kata tadi kita percaya, believe. Believe in Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita praktikkan dalam bentuk perbuatan kita. Maka kat situlah walaupun tak nampak dari sudut panca indera kita tetapi ada ikatan itu. Itu dia panggil sebagai akidah. Kena faham betul-betul akidah adalah ikatan. Dan satu lagi kalau disebut secara istilahnya ikatan apa sebenarnya? Maka kat sini diistilahkan sebagai technically dikata akidah mean a strong belief in the heart. A strong belief in the heart. Apa-apa yang ada dalam hati kita, hati pun kita tak nampak, ada ikatan dengan siapa? Atau ada orang dia jatuh hati pada seseorang. Dia ada ikatan. Jatuh hati pada seseorang dipanggil ikatan apa?
Ikatan percintaan. Oh, dahsyat Hafiz. Sebab ni dia laju. Okey, baik. Ikatan percintaan. Nampak ke? Tak. Orang tu, hati dia dah suka kat hati orang tu. Hati orang tu pun suka kat dia kan. Jadi, tak dijelaskan, tidak dizahirkan dengan panca indera, tetapi benda tu ada. Begitu juga ikatan kita dengan Tuhan. Maka disebut tentang a strong belief in the heart. Maknanya kita kata kepercayaan yang tidak ada taranya. Sebab tu satu lagi Muslim scholars disebut apa? Dia sebut tentang akidah ni. Akidah ni adalah dia kata di sini a firm creed that one's heart is fixed without any wavering or doubt. Maknanya dia adalah satu keyakinan yang pasti, firm lah, memang pasti, keyakinan yang pasti, tak ada rasa ragu-ragu. Jadi apa yang ada dalam diri ataupun hati seseorang itu yang tetap tanpa ada wavering or any doubt. Apa sahajalah yang meragukan, yang menggusarkan diri dia, benda tu tidak adalah hati. Dia contohkan, kalau kita dah suka pada seseorang, saya suka bagi contoh orang ni sebab zaman remaja kan. Zaman remaja ni zaman percintaan lah. Walaupun cinta tu bukanlah sampai terus ke jenjang pelamin ataupun sampai ke pernikahan. Kadang cinta masa zaman belajar ni, dah lah tak kahwin, tengok jumpa orang lain. Kau ni bukan dulu bercinta dengan orang lain ke? Ni isteri kau lain pula, contoh kan. Jadi nak sebut tentang kalau dia dah yakin dengan orang tu, datang pula orang lain, lelaki ni dia tak baik dah, lelaki ni dia suka, dia playboy, dia ada perempuan lain, ataupun lelaki ni dia tak nak bagus dah, aku nampak dia ni jarang pergi sembahyang jemaah. Kalau orang tu dia dah suka, hati dia dah suka pada orang tu, maknanya dah firm lah, keyakinan yang pasti itulah calon terbaik dia, orang cakap apa pun dia tak kisah. Maknanya tu betul-betul tanpa ada rasa keraguan. Cuma kenapa benda tu dipraktikkan kepada manusia tanpa dipraktikkan kepada Allah? Sebab tu kita praktikkan benda tu kepada Allah dahulu. Apa dia? Keyakinan yang pasti tanpa ada rasa keraguan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa-apa yang Allah tentukan itu tak perlu dipertikaikan. Kita pastilah bahawa Allah itu ada. Kita pasti bahawa Allah yang menentukan tentang segala perbuatan ataupun Allah menentukan tentang segala kesan ataupun segala qada ataupun ketentuan kepada setiap hamba yang berlaku pada setiap hamba-Nya. Maka itu adalah ketentuan Allah. Kita kena yakin. Sebab akidah ni adalah keyakinan secara pasti pada Allah dalam diri seseorang tanpa ada rasa-rasa keraguan. Kita nak hafal definisi itu. Baik. Yang ni kita dah belajar lah, banyak kali kita belajar kan, 6 pillars of iman. Okay, believe in Allah, believe in the malaika, believe in the books, Al-Kitab, believe in all the messengers, believe in the day of the judgment, believe in qada and qadar. Kemudian tauhid juga ada 3, kita dah pernah belajar ni tauhid. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat kan. Rububiyah apa? Yakin Allah yang menentukan mentadbir alam semesta. Uluhiyah, yakin pada keesaan Allah. Tauhid asma, yakin kepada nama-nama yang cantik, yang baik bagi Allah. Wasifat, yakin kepada sifat-sifat Allah. Yang mana sifat-sifat yang selayaknya bagi Allah. Jadi nama-nama Allah ada berapa? Nama Allah ada berapa? Kawan nasyid Asmaul Husna ada berapa tu? 69. Sifat Allah ada berapa? 99 juga sifat Allah. Ada berapa? 20. 20. Sifat 20 kan, kita belajar sifat 20 tu. Jadi sifat 20 ada 20 nama yang selayaknya bagi Allah. Nama-nama sifat yang selayak ada 20. Lepas tu nama-nama Allah ada 99. Maka itu adalah tauhid asma wa sifat. Okey, tak perlu gaduh sama ada tauhid 3 ke sifat 20. Jadi kedua-duanya itu benar, kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mentauhidkan. Okey, baik. Kemudian yang kedua kita pergi kepada syariah. Kita pergi kepada sampai akhlak, betul, kita rehat sekejap Okey. Syariah definisi dia apa? Okey, syariah ni dia adalah legislation. Ataupun dipanggil dalam bahasa Arab qanun al-Islami. Baik, dari sudut bahasa dia adalah direction to be followed. Satu benda, satu arah, satu perkara yang perlu diikuti lah. Sebab syariah adalah satu direction, satu jalan yang perlu dituruti, yang perlu diikuti. Jadi jalan apa yang perlu diikuti? Do and don't. Jadi kan kita kata syariah ni berkait dengan do and don't. Apa yang boleh buat, apa yang jangan buat,
maka termasuk dalam syariah. Dan technically disebut tentang the sanctions or law provided by Allah Subhanahu Wa Taala to guide mankind with proper direction. Jadi dia adalah satu bentuk sanction ni, orang sebut macam sekatan lah, nak kata sekatan lah, had-had yang ditentukan ataupun satu peraturan. Kalau sebut had tu peraturan lah, benda boleh buat, benda yang tak boleh buat. Had. Atau manusia ni bukan semua benda boleh buat. Kalau kita belajar ekonomi kan, selepas ataupun 2 semester lepas awak belajar microeconomics. Apa definisi ekonomi? Ekonomi adalah sains sosial yang cerita tentang tingkah laku manusia, yang mana tingkah laku manusia ni nak menggunakan limited sources yang terhad itu untuk to fulfill unlimited wants kan. Jadi awak nak gunakan faktor-faktor seperti land, labor, entrepreneur dan sebagainya, ada 4 faktor pengeluaran tu untuk memenuhi kehendak yang tidak terhad, unlimited wants. Jadi kat situ masalah dia apa? Kehendak manusia ni perlu dihadkan. Kenapa perlu dihadkan? Sebab ada benda yang boleh buat, ada benda tak boleh buat. Sebab tu kalau dia buat satu benda yang dia rasa boleh mendatangkan untung tetapi benda tu menjadi kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia perlu tinggalkan. Sebab tu kat sini dia perlu ada direction lah. Sebab tu dia kata proper direction lah. Satu benda arahan, satu benda saluran yang ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang boleh dan apa yang tak boleh buat. Okey. Secara umum dia sebut in general dia kata the moral code and religious law of Islam, syariah deal with many topics addressed by the secular law including crime, politics, economics as well as personal matter such as hygiene, diet, prayer, fasting. Maka ni semua termasuklah dalam perkara-perkara yang dicerita dalam syariah. Jadi sumber dia apa? Sumber dia syariah tu daripada Al-Quran lah yang utama dia. Dia punya primer sources dia. Kemudian As-Sunnah pun sumber-sumber yang utama. Dia panggil sebagai primary sources. Sumber yang belum lagi diolah, sumber yang asas datang daripada Nabi yang belum diolah oleh orang lain. Tapi bila dah diolah maka dia jadi ijtihad. Jadi ijtihad ni ada sama ada dalam bentuk ijma' ataupun qiyas, ni yang disepakati. Yang disepakati ada banyak. Contohnya masalah mursalah ataupun mustahah, uruf, saduz zara'i. Dan kita akan lihat tu contoh-contoh tu nanti kita lagi. Okey, dia ada bahagian-bahagian tadi kita dah tengok tadi, ibadah, man to God, worship, muamalat, man to man, activities, kemudian ada munakahat, man to man juga, kemudian berkaitan dengan pernikahan lah, nikah jaga rujuk, kemudian dan juga dalam bab jinayat. Okey, yang terakhir tentang akhlak. Untuk part yang pertama ni habis part yang pertama. Jadi kita akan sambung untuk second part. Okey, akhlak dari sudut definisi, dari sudut bahasanya dipanggil sebagai customs, behavior, attitude or character. Perangai, sikap, tingkah laku, maka tu ada akhlak. Kemudian secara istilahnya, technically disebut implies behavior, attitude or character which is based on Al-Quran dan As-Sunnah. Maka akhlak ni kita nak bezakan dia dengan ethics dekat sini based on Al-Quran dan As-Sunnah. Sumbernya adalah Rabbani. Bila bersumberkan kepada Rabbani, maka apa yang ada dalam Quran, Sunnah itu adalah akhlak, sebab itulah yang disebut oleh Allah dan itulah yang diterangkan oleh baginda Nabi, suruh buat dan jangan buat. Itu adalah akhlak. Sedangkan benda yang terhasil daripada pemikiran manusia disangka baik, maka itu lebih kepada etik. Etik ni apa? Etika. Manusia kat Jepun dia kata kalau jumpa orang kena tunduk kan, jumpa orang kena tunduk. Kalau duduk macam mana? Jadi itu etik, etika. Etika yang diambil mungkin daripada sekelompok manusia yang mana dia dah kira itu sebagai satu benda yang mungkin pemikiran manusia kata itu benda yang baik. Sedangkan di sisi Allah belum tentu lagi itu adalah benda yang baik yang diterima. Mungkin ada benda lain yang lebih baik untuk dilakukan. Sebab tu beza etik dengan akhlak ni adalah akhlak dia based on Al-Quran and Sunnah. Okay. Imam Ghazali kata apa? Establish state of the nafs, soul, from which the action proceeds easily without any deliberation. Okay. Apa-apa yang dia terhasil secara spontan. Okay. Spontan ni apa? Tak perlu any deliberation. Tak perlu any deliberation. Maknanya without any deliberation tu maksudnya tak perlu ada pertimbangan, tak perlu ada proses yang kita fikir dulu. Nak buat apa maknanya nak respon kepada satu peristiwa, kita fikir dulu. Maka tu bukan akhlak. Akhlak ni benda yang spontan lahir daripada manusia. Okay. Apa yang spontan lahir daripada manusia? Contoh, kita nampak orang buat kereta laju. Biasa kalau kita marah ataupun dia buat motor, bunyi punya kuat. Kita punya geram dengan dia kan. Accident dah depan tu contoh. Dan itu adalah akhlak kita. Maknanya kita nampak orang buat benda jahat, kemudian secara automatik
automatik, spontan kita doakan kejahatan pada diri dia. Walaupun sebenarnya mendoakan kejahatan kepada musuh bukan Islam yang memerangi Islam tak ada masalah. Tapi itu orang Islam sendiri. Cuma dia marah ke orang tu, yang lebih baiknya adalah dia doakan mudah-mudahan Allah bagilah hidayah kepada orang ni supaya dia ni kembalilah ke jalan yang benar. Tak ada, jarang. Spontan kita akan doa yang buruk. Begitu juga spontan kita bila nampak satu peristiwa berlaku depan kita, mungkin kecelakaan ke, musibah ke, kita suka merekod dahulu berbanding kita menolong. Itu pun dikira sebagai akhlak dia. Yang spontan lahir pada diri dia itulah yang menggambarkan tentang akhlak dia. Tanpa apa-apa pertimbangan. Sebab tu, macam mana kita nak pastikan akhlak kita ni akhlak yang baik? Kena latih. Sebab tu akhlak ni perlu dilatih, perlu dididik supaya tak spontan bila berlaku satu peristiwa, dia buat benda yang tak sepatutnya. Contoh kalau dulu dah sebut ada dalam satu hadis. Yang mana Nabi SAW pernah jumpa satu orang perempuan yang dia meronta, dia meratap dekat kubur. Mungkin disebabkan oleh kehilangan ahli keluarga dia. Maka masa tu Nabi pun tegur dia, Nabi sebut apa? Isbiri. Nabi kata sabarlah wahai saudari. Kemudian apa yang dijawab? Dia kata kau tak rasa, kau tak rasa musibah. Wa illam tasab bi musibati, dia kata wa illam tusab bi musibati. Kau tak ditimpa musibah seperti mana musibah yang aku sedang alami ini. Bolehlah kau cakap sabar macam kita lah kan. Semudah istilah ataupun semudah meluahkan kata-kata nak suruh sabar. Kau tak rasa, barulah kau tahu. Kalau kau rasa nanti contohlah kita kata. Jadi sebenarnya sabar itu adalah benda yang lahir secara spontan tadi juga. Sebab sabar ni adalah akhlak. Sabar adalah akhlak. Kenapa? Bila jadi perkara tu, Nabi pun pergi. Bila perempuan tu dia balas dalam keadaan tu, maka datang satu orang lelaki, dia nampak perbualan perempuan tu dengan Nabi, maka dia pun tanya pada perempuan tu, wahai saudari, apa yang Rasulullah cakap dengan kau tadi? Kan? Jadi perempuan itu terkejut, itu Rasulullah tu. So, dia pun rasa bersalah. Kenapa dah dia jawab macam ni? Dia rasa bersalah sebab dia dah terkasar bahasa dengan Nabi, dia pun cari Nabi, pergi rumah Nabi, cuba carilah, tanya orang rumah Nabi kat mana, tak pernah tengok muka Nabi sebelum ni. Maka bila jumpa Nabi, dia kata apa? Dia minta maaf pada Nabi. Dia kata lam a'rifka, dia kata minta maaf lah, aku tak nampak, aku tak kenal kau wahai Rasulullah. Aku tak pernah nampak wajah kau selama ni, jadi aku tak tahu tu kau Rasulullah. Jadi aku minta maaf. Maka Nabi sebut apa? Nabi sebut as-sabru 'inda sadmatil ula. Nabi kata sabar tu adalah pada pukulan yang pertama. Bila kena satu perkara, apa respons secara spontan kamu terhadap perkara yang kamu kena? Kita terima satu berita kematian ataupun kita dapat satu result, kita pun check lah kan, positif COVID. Contohlah dulu orang terkejut, kalau positif orang dah risau. Sama ada dia boleh terima ataupun dia tak boleh terima. Kalau dia boleh terima, maka sebenarnya akhlak dia tu adalah akhlak yang baik. Maknanya apa? Dia pasrah, dia redha dengan apa yang Allah tentukan kepada diri dia. Sebab tu akhlak ni bukanlah satu benda yang mudah, tetapi dia boleh dididik, dia boleh dibentuk melalui latihan. Maka kat sini dia kata kalau ada satu jiwa yang baik tapi bad action pun, maka dia jadi bad akhlak. Ada even soul good action sama juga bad akhlak. Ada good soul good action, barulah dia akan jadi good akhlak. Jadi ada dua jenis, dua kategori akhlak. Yang pertama dia panggil sebagai akhlak mahmudah. Kedua dia panggil sebagai akhlak mazmumah. Dia banyak contoh lah honest, kemudian kind, generous, forgiveness, trustworthy, gratitude. Semua ni adalah akhlak-akhlak yang baik. Dan akhlak mazmumah, backbiting, empat orang cakap belakang. Itu adalah akhlak mazmumah, arrogant, terlalu tertegak sangat lah orang kata. Tak boleh semua benda dia je betul. Terlalu yelah, payah sangat nak dengar cakap orang. Payah juga, ada je yang orang macam ni kan. Ataupun terlalu kejam sangat, ataupun ujub, riak, slender, etc. Jadi ini adalah antara contoh-contoh akhlak mahmudah dan juga akhlak mazmumah. Okey, ini beza. Sebelum pergi rehat, ini beza antara, bukan beza lah, ini adalah hubungan antara ketiga-tiga basic foundation Islamik tadi. Islam, yang pertama akidah, syariah dan akhlak. Jadi dia kata kat sini akidah dia adalah satu perkara yang asas dalam Islam, yang mana syariah dan akhlak ini meaningless lah without it. Maknanya kalau sekiranya orang tu baik syariah dia, sembahyang dia buat, puasa dia buat, zakat dia bayar, dari sudut practical action dia okey, akhlak dia pun baik, tetapi kepercayaan dia tak ada, maka meaningless, dia kata tidak ada guna tanpa akhlak, tanpa akidah. Sebab tu akidah ni dia kata represent the soul of the body,
Without soul, body is not well function. Ibarat satu nyawa lah, jiwa kan. Nyawa dari sudut satu jasad. Jasad kalau tak ada nyawa maka tak guna. Macam orang mati lah lebih kurang. Jadi akidah concern with the matter of belief that need to be manifested. Apa-apa yang berkaitan dengan akidah ini maka dia lebih kepada tadilah kita sebut akidah je, dia adalah belief, dia adalah kepercayaan. Ya, perkara yang berkaitan dengan kepercayaan. Kemudian syariah. Sama juga syariah is also important. Without it, akidah and akhlak are useless. Is a practical side or manifestation of akidah. Macam mana nak diimplementasikan, maka diimplementasikan melalui syariah lah, melalui practical action. Maka dia mempraktikkan apa yang diamalkan, yang diyakini dalam akidah tadi. Sebab tu dia kata kat sini, it governs physical activities and human dealing with the others. Dia berkaitan dengan aktiviti-aktiviti fizikal kan. Maknanya hubungan manusia dengan manusia, aktiviti fizikal, maka itu terkait dengan syariah. Yang ketiga adalah akhlak. Sama juga akhlak sangat penting. Tanpa akidah dan syariah, tanpa dia maka akidah dan juga syariah tidak ada guna lah. Maknanya tidak bermakna. It is a practical side or manifestation of akidah. Sama juga dia practical side juga dua-duanya. Cuma ni lebih kepada spiritual and physical activities. Tadi lebih kepada aktiviti yang bersifat hubungan antara manusia tadilah, manusia dealing dengan mana-mana yang lain tu, maka termasuk dalam syariah. Cuma akhlak ni dia lebih kepada spiritual, lebih kepada dia bukan jasmani saja, physical, tetapi dia adalah bersifat spiritual, rohani. Maknanya sabar tadi kan, disebut tentang sabar, tentang kat sini dia bagi contoh jealousy, anger, manner of eating, adab-adab berkaitan dengan makan dan etc. Yang also prove and strengthen akidah, complete syariah. Okay, baik. Jadi ibadah dan muamalat kita akan masuk dalam kejap lagi. Selepas ni kita akan sambung lagi. Rehat tu 11.25, dalam 5 minit kita akan sambung sekali hari ini.
Okey, kita sambung sikit lagi slide ni. Slide ke-8. Tengok saya lewat sikit. Ada 10 slide lagi kita nak selesaikan. Jadi kita pergi tadi pecah daripada syariah tadi, maka dia merujuk syariah itu kepada ibadah dan juga muamalat kan. Jadi ibadah ni dia ada dua bentuk lah. Tadi saya sebut spesifik ibadah dan general ibadah. Spesifik melibatkan tadilah puasa, zakat, solat. Jadi benda-benda yang melibatkan kepada kewajipan individu itu dikira sebagai spesifik ibadah. General ibadah semua benda. Sebab tu kita kata ibadah ni jangan terkongkong hanya dekat tempat ibadat sahaja. Kat mana-mana pun boleh jadi ibadah dengan syarat-syarat, dengan syarat apa yang ditekankan untuk dilakukan, maka dia tak boleh tinggalkan. Okey. Sebab tu dia sebut all human daily all human daily activities. Okay, two types, specific and general ibadah, refer to the rules and procedure of performing worship. Okay, muamalat pula, there are rules that must be obeyed for the benefit of contracted parties, buying and selling, rental, lending, management, refer to laws relating to human mutual dealings or bilateral contract between two parties or more. Jadi muamalat ni biasa melibatkan dua pihak. Tadi kita katakan, sebab tu kita panggil sebagai bilateral contract, melibatkan dua pihak. Contract antara buying and selling. Jadi jual beli lah, buying and selling ataupun trade. Jadi dia melibatkan dua pihak. Rental pun melibatkan dua pihak. Ada yang menyewa, ada yang memberi sewa. Lending, ada yang sebagai peminjam, ada sebagai pemberi pinjam, manajemen sebagai perkongsian, musyarakah sebagai ahli mudharabah, ada mudharib, ada sahibul mal. Jadi ada banyak contoh muamalat yang melibatkan hubungan antara manusia-manusia ni, dia termasuk dalam bab muamalat. Okey, baik. Seterusnya yang terakhir lah dalam tajuk kita iaitu tentang sources of syariah Allah. Jadi ada dua sources. Yang pertama dipanggil sebagai primary and secondary sources. Primary ni Al-Quran dan Hadis. Semua tahulah Quran, Hadis ataupun Al-Quran Sunnah ini sumber utama yang dia tak akan berubah sampai hari kiamat. Itulah sumber dia dan tak boleh diubah. Yang kedua secondary. Secondary yang dipanggil sebagai ijtihad tadi. Jadi ijtihad tadi boleh jadi ijma', qiyas. Ijma' qiyas ni dua yang terawal ini yang disepakati oleh ulama kan. Tapi nak kata disepakati ulama pun ada juga yang tak terima dua kaedah ni. Antaranya adalah qiyas, antaranya qiyas tidak diterima oleh mazhab Az-Zahiri. Dia hanya terima Quran dan Sunnah saja. Sebab apa dia kata qiyas ni adalah jangkaan ijtihad daripada manusia saja, belum tentu tepat lagi, belum tentu di sisi Allah, belum tentu diterima kan. Jadi apa dia ijma', apa dia qiyas, kita akan lihat definisi dia. Kemudian sikitlah kita nak lihat tentang sadduz zara'ah ataupun sadduz zari'ah, uruf dan juga maslahah sebagai sumber hukum yang sifatnya adalah ijtihadiyah dan juga dia tidak disepakati, berbeza dengan ijma' dan juga qiyas. Kita nak satu persatu Al-Quran. Jadi Al-Quran ini defined as the speech of Allah Subhanahu wa taala sent down on the last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then transmitted to us by numerous persons ataupun tawatur. Jadi kita kata dia adalah kalamullah lah, speech of Allah. Kita tak kata kitabullah, kita tak kata buku, books of Allah. Dia bukan satu bentuk buku, dia diturun dalam bentuk speech. Kenapa? Sebab Nabi terima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan Jibril. Jadi Jibril dihantar melalui lisan kan. Sebab tu disebut wahyu pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq kan. Disebut bacalah dengan nama Tuhan kamu yang menjadikan. Jadi baca tu maksudnya baca hafalan, hafal sampai kepada umat dia pun, Nabi sampaikan kepada umatnya pun dalam bentuk hafalan. Jadi dia adalah speech of Allah, kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril lah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian disampaikan kepada umat dia. Dan dia diturunkan secara mutawatir diturunkan secara mutawatir ataupun diturunkan secara beransur-ansur lah melalui peristiwa-peristiwa yang tertentu. Okey, baik. Dia adalah primary sources of syariah dan asal perkataan Quran ini dia datangnya daripada Arabic root word iaitu qiraah. Quran ni maksudnya baca. Sebab tu disebut Quran means to read or to recite. Baca. Jadi Quran ni benda yang nak dibaca, kena dibaca. Bacaan lah kita sebut. Dia suruh baca. Maka kalau orang beli Al-Quran, disimpan Al-Quran yang diletak dalam kereta dia saja, letak kat dashboard, mungkin dalam bilik dia hanya simpan dalam rak dia sahaja, maka dia tidak memenuhi makna sebenar Al-Quran itu sendiri. Asal perkataannya qara'ah, membaca, untuk membaca. Jadi kena bacalah Quran tu, jangan disimpan. Yang kedua, the sunnah. Sunnah is what is narrated from the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, including his actions, saying and tacit proverbs. Jadi apa-apa yang dikaitkan kepada Nabi, sama ada dari sudut perkataannya, perbuatannya
action, perbuatan, perkataan, saying and tacit approval, ataupun persetujuan dia secara dia diam tu. Diam itu ataupun takrir. Nabi tak cakap, Nabi tak buat. Nabi diam. Orang tanya, Nabi diam. Maka itu adalah kebenaran juga persetujuan Nabi, tapi dalam keadaan Nabi diam. Mungkin Nabi tak selesa, mungkin Nabi tak biasa, tapi benda tu bukan dah dilarang. Kalau dilarang, Nabi dah tegah dah. Jangan buat, Nabi kata. Jangan dekat. Wala taqrabu, jangan kamu dekat dengan benda tu kan. Tapi tidak. Sebab tu, itu pun dikira sebagai sunnah. Dan dia adalah second sources of syariah, sumber yang kedua. Tetapi dia masih lagi termasuk dalam primary sources. Dan perkataan sunnah ini dia berasal daripada perkataan, maksud dia apa? Means clear path and beaten track. Dia maksud dia satu jalan yang jelas lah. Sunnah ni satu jalan yang clear, yang jelas. Jadi bila benda tu jelas, maka dia pun salah satu daripada fungsinya adalah memberi penjelasan terhadap Al-Quran. Jadi kalau dalam Quran sebut tentang aqimus solah, dirikan solat, tapi tidak dijelaskan macam mana nak guna solat. Maka dalam sunnah dinyatakan, Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah sebagaimana kamu melihat aku solat. Dan seterusnya, the authority of the sunnah is deduced from the Al-Quran. Jadi authority yang diberikan kepada sunnah ini, maka sebenarnya pun disebut dalam Quran. Sebab tu dalam Quran, sekiranya kita berlaku percakapan Allah Ta'ala sekiranya in tanaza'tum fi syai'in, sekiranya kamu berselisih tentang satu perkara, maka hendaklah kamu merujuk faruddu ila Allah wa rasulih. Hendaklah kamu kembali kepada Allah, iaitu Al-Quran, ataupun kembali kepada Rasul, kepada sunnah Nabi lah. Dan itu juga adalah satu authority yang disebutkan tentang sunnah ini di dalam Al-Quran. Okey, ada beberapa klasifikasi sunnah. Yang pertama dipanggil sebagai sunnah mutawatir ataupun hadis mutawatir, hadis masyhur, hadis ahad. Jadi hadis mutawatir ni datang daripada Nabi. Sebab semua hadis daripada Nabi lah kan. Kita kata apa yang dekat dengan Nabi adalah hadis. Jadi apa yang disebut tentang mutawatir ni adalah kat sini dia kata, which is reported by a large number of narrators. Maknanya jumlah yang meriwayatkan hadis tersebut ramai. Jumlah yang sampai satu tahap hampir mustahil berlaku dusta terhadap benda tersebut. Katalah Abu datang jumpa kita, Abu kata, kau tahu tak Pak Mat dah meninggal. Datang pula Ahmad, dia jumpa kita, dia kata, kau tahu tak Pak Mat dah meninggal. Datanglah Ali jumpa kita, dia kata, kau tahu tak Pak Mat dah meninggal. Katalah Minah datang jumpa kita, kata Pak Mat dah meninggal. Katalah 1000 orang datang jumpa kita, kata Minah dah meninggal. Ada kemungkinan tak Minah meninggal tu adalah pendustaan? Susahlah kita nak kata pendustaan. Semua orang datang jumpa kita dan semua orang baik-baik. Jadi kita kata tu benda yang betul-betul lah datangnya daripada cerita tu memang cerita yang betul-betul jadi. Sebab tu benda yang diriwayatkan oleh ramai perawi, dan perawi itu pula siqah, perawi yang memenuhi syarat-syarat sebagai perawi, maka hadis tersebut menjadi hadis mutawatir. Sebab tu dekat sini dia kata apa, whoever deny this type of sunnah or hadis may be considered as a disbeliever or involved in kufr. Siapa yang tak percaya maka boleh dikira sebagai orang tu terkeluar daripada agama, ataupun dia dikira sebagai orang yang tidak mempunyai kepercayaan terhadap agama. Bila dia tolak, dia kata tak boleh. Sebab tu ada satu hadis tentang hadis mutawatir. Bukan satu lah, banyak hadis mutawatir. Antara hadis mutawatir ni yang pernah disabdakan oleh baginda Nabi. Nabi kata apa? Man kazaba alayya muta'ammidan. Barang siapa yang berdusta di atas nama aku secara sengaja. Nabi kata apa? Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka bersedialah dia untuk dia akan ada tempatnya di neraka Jahannam. Itu kalau kita dapat satu message orang duk forward, kita pun tengok, bagus mesej ni, kita pun forward kat kawan kita. Belum tentu betul-betul pasti kalau dekat dengan Nabi itu lagi bahaya. Kenapa? Kalau kita pasti itu memang hadis yang sahih datang daripada Nabi, memang betul hadis, bukan hadis palsu, kalau kita sampaikan tak ada masalah. Tapi kalau tak pasti, tak tulis pula sumber daripada mana kan. Jadi kalau kita sampaikan juga, barang siapa yang dia menipu man kadzaba alayya, menipu terhadap aku dengan cara sengaja, tu tak sengaja kan. Kalau sengaja lagilah tambah, kita tahu betul adalah hadis palsu, sebarkan lagi, maka Nabi kata bersedialah tempatnya ini, disediakan di api neraka. Yang kedua tarafnya adalah masyhur. Masyhur ni yang mana which is originally reported by 1, 2 or more companions from the Prophet Muhammad SAW. Jadi dia tak sebut 1, biasanya dia 2, dia bukan 1 lah. Kalau 1 ni dia lebih kepada khabar ahad. Dia adalah 2 ataupun 3 ataupun lebih. Tapi tak sampai kepada tahap mutawatir. Banyak, mutawatir ni terlalu banyak.
yang mana hadis tersebut disandarkan kepada baginda Nabi. Contoh kat sini dia kata the killer shall not inherit. Maknanya dalam hadis tersebut, hadis riwayat Ibnu Majah, dia kata orang yang membunuh si pembunuh ini maka dia tidak boleh mewarisi. Kenapa ada hadis ni? Sebab nak menjaga, nak memelihara nyawa manusia. Katalah seorang anak dia bunuh bapa dia sebab dia nak harta bapa dia. Dia minta bapa dia tak bagi. Dia bunuh bapa dia dengan sangkaan dia dapat mewarisi harta ayah dia dengan lebih cepat. Tapi bila dapat tahu keputusan, buktinya dia dah membunuh bapa dia, maka disebabkan itu terlaksanalah hadis ini. Mana hukum dalam hadis ni iaitu pembunuh tidak boleh mewarisi. Maka walaupun dari sudut hukum faraidnya anak ada hak untuk dapat harta pusaka, tapi disebabkan oleh anak tu dia bunuh orang yang dia nak mewarisi pusaka itu, maka dia tidak layak untuk mewarisi. Okay, faham Itu hadis masyhur. Yang ketiga, kategori hadis ahad. Hadisnya hadis sahih juga. Tetapi hadis ni dia hanya disampaikan. Hadis which is reported by single person or by an odd individual from the Prophet Muhammad SAW. Jadi dia panggil also known as khabar ahad. Seorang je yang riwayatkan. Tapi perawi tu perawi yang siqah. Perawi yang dia sudah hafalan ni, dia hafal lah. Dia bukan seorang yang pelupa kan. Dhabit. Maka dia tidaklah hadis tu hadis sahih, tetapi diriwayatkan oleh satu orang je. Satu orang je buat sumber tu. Tak ada daripada orang lain. Kita dapat daripada seorang tu je. Sumber tentang hadis tersebut. Maka itu termasuk dalam kategori khabar ahad. Hadis orang saja meriwayatkan. Baik, itu hadis. Yang ketiga ijma'. Ijma' ni adalah rational evidence and it is also a binding proof. Mudah cerita, dia adalah persepakatan para ulama yang mujtahid. Mujtahid ni yang boleh mengeluarkan hukum, yang dia mengeluarkan hukum tentang sesuatu perkara itu apabila berlaku satu isu yang tak ada pada zaman Nabi, maka tidak disebut dalam Quran, maka hukum itulah dikeluarkan secara ijtihad dan ijma' kesepakatan semua ulama. Tapi dia ada dia punya dia ada syarat dia lah. Kat sini dia ada requirement dia sikit. Ijma' ni antaranya dia kata there are a number of qualified scholars available at the time the issue is encountered. Jadi kalau benda tu jumlah sikit maka susah. Ni jumlah yang agak besar, ada sejumlah scholars ataupun ulama yang ada pada ketika itu, yang mana ketika itu isu tu berlaku. Dia mengeluarkan hukum. Banyak, mana sepakat. Sebab tu dia kata tak kira lah, sebab tu all the scholars, regardless of their locality, race, color and school of activity, must reach a consensus on a juridical opinion at the time an issue arises. Okay, benda tu bila berlaku dan ulama tak kira lah dekat mana-mana, kat Malaysia ke, kat Jordan ke, kat Jepun ke, mana-mana ulama yang ada yang mujtahid yang boleh mengeluarkan hukum, dia sebut benda yang sama. Maka itu dikira sebagai ijma' lah. Ijma' itu persepakatan para ulama mujtahid. Okey, baik. Yang seterusnya qiyas. Qiyas is extension of a syariah value from the original case al-aslu to a new case far'u, because the latter has the same effective cause, dipanggil sebagai illah as the form. Jadi dia adalah sumber yang keempat dalam Islamic law, dan ini juga disebut sebagai agreed by scholars to be a rational tool for deducing the rulings of fiqh is qiyas. Jadi dia panggil sebagai qiyas ni sebab apa? Sebab ulama setuju dia punya rational itu. Okay, dia punya illah dia sama. Illah dia ataupun dia panggil effective cause tu sama antara far'u dan juga al-aslu, original case dan juga new case tadi. Kita nak tahu faham macam mana kat sini. Okey, ini adalah pillars dia. Yang pertama mesti ada original case, al-aslu. Contoh dalam Quran disebut tentang arak kan, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamar, judi sampai bla 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 tu adalah kotor, disebut rijsun, kotor. Apa Allah Subhanahu Quran, maka fajtanibu, hendaklah kamu jauhi. Jadi hukum asalnya adalah haram. Kat situ dah ada hukum. Dia ada case, dia ada original case, al-aslu dia adalah hukum arak. Hukum dia adalah haram. Minum arak, hukum dia adalah haram. Al-aslu adalah minum arak. New case yang berlaku pada hari ini, yang mana benda tu tak berlaku pada zaman Nabi, contohnya dadah. Jadi bila tak berlaku pada zaman ni, dadah. Jadi sekarang ni nak disamakan, tidak cari tentang adakah persamaan kepada illah dia, iaitu effective cause dia, yang mana
kalau tengok kat Arak tadi, kenapa Allah haramkan kesan dia? Dia memberi kesan kepada kerosakan kewarasan akal kan, rosak ataupun hilang waras. Dari sudut akal itu tidak ada kewarasan, maka dadah pun memberi kesan yang sama. Bila efektif kos dia sama, oleh sebab itu hukum dipanggil the rule, hukum yang ada pada al-aslu ini dibawa kepada hukum far'u. Hukum yang ada pada arak dibawa kepada hukum dadah, sebab tu dadah juga dihukumkan dengan hukum haram sama macam hukum arak. Itu adalah kaedah bagaimana orang menggunakan kaedah qiyas dalam menentukan hukum kepada the new case, kepada al-far'u, benda-benda yang baru. Okey, yang seterusnya juga termasuk dalam secondary sources, tetapi yang ni yang tidak disepakati lah, antaranya maslahah, consideration of public interest, antaranya adalah saddu zari'ah, blocking of means. Jadi maslahah ni apa maksud dia? Making a judgment based on the principle of general benefits on matters that have no clear nas from the Quran or the Sunnah. Benda tak ada sebut dalam Quran, Sunnah. Benda tu benda baru datang. Kemudian bagaimana kita nak memberi hukum? Kita memberi hukum berdasarkan kepada kita punya consideration kita terhadap keutamaan kepentingan awam. Itu dipanggil consideration of public interest. Kalau benda tu menjadi keperluan masyarakat, contoh zaman dahulu. Orang nak belajar zaman dahulu, PTPTN je, sekarang ni macam-macam ada. Dulu PTPTN kenakan interest apa? Riba tau. Riba tu adalah dosa besar. Interest dikenakan sebanyak 4%. Jadi 4% itu adalah riba. Tapi nak belajar. Belajar apa? Ambil Islamic Studies. Belajar pengajian Islam pula. Belajar tentang ilmu-ilmu dunia pun belajar juga. Belajar tapi menggunakan duit yang ada unsur-unsur riba. Maka ketika itu ulama mengeluarkan hukumnya harus untuk mengambil PTPTN disebabkan oleh maslahah, consideration of public interest. Kalau tak ada pinjaman PTPTN ni orang tak boleh nak sambung belajar. Jadi orang akan berada dalam keadaan kejahilan. Lepas tu dibenarkan dengan syarat sekiranya ada cara untuk elakkan daripada ambil riba ni, maka perlu diubah cara tersebut ataupun perlu ditukar dengan cara-cara yang lebih baik. Sebab tu PTPTN sekarang dia jadi 1%. Itu tak dikira sebagai riba sebab apa? Itu dipanggil sebagai management cost, kos pengurusan. Okay? Sebagai kos upah lah, kos upah pengurusan. Yang kedua adalah saddu zari'ah ataupun blocking of means. Maksud dia menyekat satu pintu yang boleh membawa kepada keburukan. Sebab tu disebut di sini refers to the approach used to curtail anything that one cause a Muslim to do the forbidden. Benda yang boleh menyebabkan orang melakukan benda yang haram, maka pintu tu disikat dulu. Lepas tu dia kata saddu zari'ah, menyekat pintu-pintu yang akan membawa kepada keburukan. Kalau zaman dahulu sambut tahun baru, buat dengan majlis countdown kan. Kira 10, 9, 8, 7 sampai 1. Lepas tu letuplah muncul pop. Esok pagi tu bila majlis daerah, majlis pembandaran, dia buat proses untuk kemas-kemas. Kemudian jumpalah berapa banyak, beribu-ribu kondom ada dekat padam. Apa berlaku agak-agak? Apakah itu bukan zina yang berleluasa disebabkan oleh program yang dibuat? Maka cara untuk saddu zari'ah, block terus satu benda mafsadah yang akan dilakukan. Okay, jangan buat majlis-majlis macam tu. Orang pun tukarlah, buatlah majlis doa selamat, majlis baca ayat Yasin, sambutan tahun baru. Jadi dia dah tak jadi dah benda jahat tu. Nah, sebab tu itu kaedah saddu zari'ah, saddu zari'ah ataupun saddu zara'ih. Okey, baik. Wah, tu tanda-tandanya adalah kita nak ambil ini, masa pun dah habis. Yang ketiga adalah huruf. Huruf ni dia adalah norms, norms of majority, benda yang menjadi normal kepada masyarakat, majority masyarakat, norm of majority of society, whether applied in speech or deed. Benda tu menjadi amalan, dan amalan tu dah menjadi norms dalam satu community. Maka barulah dia dikira sebagai satu uruf dan boleh dijadikan sebagai hukum. Lepas tu dia kata considered as adat jami'iyah. Jadi adat jami'iyah, maka dia boleh jadi. Sebab tu dia kata can be used as a legal basis. Boleh jadi hukum. Ada satu kaedah dipanggil sebagai al-adah muhakkamah. Adat boleh menjadi hukum. Contohnya kita lihat dalam silibus kita. Yang terakhir di sini adalah siasah syar'iyah. Dia lebih kepada pemerintahan lah, politik. Okey, itu sajalah silibus kita pada sebabnya post-COVID ni agak lama. Batuk ni tak baik sampai sekarang. Mula pada COVID dah dekat 3 minggu dah, so positif. Yang ini masih
lagi lah. Tak tahu lah korang macam mana, ada yang pernah kena COVID? Pernah tapi dah lama Tahun lepas. Batuk tu lama tak? Saya rasa kat sebulan aku batuk ni. batuk tak lama. Dalam Batuk kejap sekejap. Dia ikut masing-masing kan. Mungkin pertahanan badan dia kuat kot. Saat ni dah tekak ni rasa sakit nak cakap pun rasa macam nak batuk je kan. Mudah-mudahan ya, sakit kita ni Allah memberi pengampunan ya. Tadi pagi tadi malam tadi ada seorang kawan awak, dia message hari ni tak masuk kelas sebab dia ada appointment untuk masalah kesihatan dia. Jadi sama-sama lah kita doakan mudah-mudahan Allah beri kesembuhan kepada dia. Apa tadi saya lupa lah dia message tadi. Okey, ada apa-apa? Tak ada apa-apa. Okey, faham tentang ini? Kita lihat framework lah tentang Islamic Finance, tentang Islamic Banking and Finance. Sangat okey boleh terima Boleh Ustaz. Ya, alhamdulillah. Baik, kalau tak ada apa-apa itu sajalah. Cuma prepare dengan tajuk yang spesifik tadi Ustaz kata. InsyaAllah hari Khamis ni kita akan jumpa dan Ustaz minta untuk masing-masing buat sedikit tolong rangka sikit, draftkan sikit tentang mini proposal tu. Dan nanti insyaAllah minggu lepas tu nanti Ustaz minta untuk setiap kumpulan dalam tutorial kita Ustaz nak pembentangan tentang mini proposal tu. Apa yang perlu mungkin improve sikit ke proposal tu sebelum awak nak terjemah dalam bentuk report yang lengkap ya. Itu sajalah daripada Ustaz. Yang baik datangnya daripada Allah, yang kurang daripada Allah Ustaz. Mohon maaf sekiranya terkasar bahasa, tersalah kata atau perkataan penggunaan pronunciation yang agak teruk sebab pada hari ini. InsyaAllah saya akan cuba perbaikilah pada masa akan datang. Itu saja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih Ustaz. Salam. Baik.